Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sambungan daripada perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu masih lagi kita membincangkan tentang fiqh COVID-19. Dan kita bincang pada minggu lepas panduan dalam menghadapi wabak. Kita sebut dah pada minggu lepasnya 5 panduan di dalam kita menghadapi wabak. Dan pada malam ini kita masuk kepada yang ke-6. Panduan yang ke-6 dalam kita menghadapi wabak ialah memelihara kesihatan melalui kebersihan adalah perintah syar'i. Untuk kita nak selamat, untuk kita nak menghindar daripada penyakit, maka Islam sendiri ajar kepada kita supaya bersih. Bersih, menjaga kebersihan itu salah satu daripada cara kita nak menghindar daripada penyakit, termasuklah COVID-19 ni. Jadi sarana doktor supaya kita bersih itu bertepatan dengan agama. Jaga kebersihan. Kita basuh tangan, kita guna hand sanitizer tu. Semua sekali itu bertepatan dengan agama. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Termasuk di dalam perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala suka. Allah Subhanahu wa taala sayang. Untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita sucikan diri kita, kita bersih diri kita. Islam amat-amat menganjurkan kepada kita supaya sentiasa bersih. Pakaian kita bersih, diri kita bersih, tempat kita bersih, supaya kita hidup dalam keadaan bersih. Tapi kalau kita tengok dalam realitinya, orang bukan Islam ni lebih cakna kepada kebersihan. Kita tengok di Jepun, di Eropah, negara-negara bukan Islam ni sangat bersih. Adapun negara hak tempat umat Islam ramai, kohor ramai, kohor kotor. Tempat hak Islam kuat situ, kohor kotor. Di Pakistan, di India, di Mesir, kita pergi penuh dengan kotoran. Kalau di Pakistan tu dia nak kecil, kalau nak kecil tepi jalan gitu ada kecil. Dalam bandar ke kampung tidak. Ini menggambarkan hidup dalam keadaan kotor. Orang yang hidup dalam keadaan kotor ni mudah dijangkiti oleh penyakit. Jadi kita kena ambil langkah untuk menjaga kebersihan, bertepatan dengan agama. Dan yang ketujuhnya, kaedah pencegahan. Termasuk dalam panduan kita nak menjaga daripada wabak ni, kita kena ambil kaedah pencegahan. Kaedah pencegahan ni juga termasuk dalam fiqh. Di dalam
kita nak jaga, nak selamat daripada COVID-19 ni. Kerana mengikut kajiannya, penyakit ni dia boleh berjangkit melalui udara, melalui titisan dan juga melalui sentuhan. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun ada. Nabi isyarat di dalam beberapa hadis Nabi SAW, Nabi larang. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina' aw yunfakha fi. Nabi larang apabila kita minum air, Nabi kata jangan menapah dalam air. Kita minum air itu jangan duduk nyaung masa duduk minum air. Ataupun jangan tiup air. Panah tu tiup, tak boleh. Bapa tu salah satu daripada sebabnya yang dikaji kerana boleh menyebabkan merebak penyakit. Penyakit itu boleh melalui udara tadi. Apabila kita menapah, apabila kita tiup, maka boleh berjangkit. Salah satunya. Banyak lagi lah yang ulama sebut mengenai dengan hadis ini. Dan yang keduanya, Nabi sebut anna Nabiy hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bersin, Nabi bersin, Nabi tutup muka dengan kain dia, dengan tangan dia ataupun dengan kain dia. Dan Nabi tahan suara bersin tadi. Jangan tubik. Bapa tu kerana apabila bersin, dia keluar, cecai keluar. Ke hidung, ke mulut, ke dia akan keluar. Kita kena tutup. Kalau kita ada penyakit, dia akan merebak. Dia akan berjangkit. Penyakit tadi. Ini sudah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan kajian doktor. Jadi langkah pencegahannya, maka sebagaimana hak Nabi sebut tadi, melalui udara, kita kata melalui titisan keluarnya air liur ke berapa semua sekali ni, maka kita kena ambil langkah pencegahan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kementerian Kesihatan. Kena pakai pelitup semua sekali itu. Apa kalau kita bersin, dia tidak tersebar luas. Dia tidak tersebar luas. Dan kita duduk jarak. Duduk jarak tu apa? Kalau kita bersin ataupun kita menapah, maka kalau tubik udara yang tubik tadi tidak kena, tidak berjangkit kepada orang lain. Dan Nabi sebut juga dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yuridanna mumarridun la yuridanna mumridun ala musihhin, mumridun ala musihhin. Nabi kata pesakit yang berpenyakit berjangkit tidak boleh mendatangi orang yang sihat. Nabi kata pesakit yang berpenyakit yang berjangkit tidak boleh mendatangi orang yang sihat. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ni sudah ada simptom-simptom, sudah ada dan telah sahkan kita ni bergejala, maka kita tidak boleh mari ke masjid, tak boleh nak pergi tempat orang ramai, tak boleh. Dia kena quarantine, dia panggil. Kena duduk di rumah lah, tak boleh. Kalau kita pergi juga, kita sudah tidak mengambil langkah pencegahan. Kita telah bercanggah dengan agama. Dan kita berdosa kerana kita telah membawa penyakit, menyebar penyakit kepada orang lain. Nabi sendirinya sudah memberi beberapa langkah kita dalam kita nak menyekap daripada penularan wabak ni,
maka kita kena ambil langkah-langkah pencegahan. Sebagaimana Kementerian Kesihatan, kita kena guna hand sanitizer tu. Kita kena guna tu. Ataupun basuh tangan dengan sabun. Kena mandi. Apabila kita pergi tempat yang ramai semua sekali balik, kita kena mandi. Kena pakai pelitup muka. Jangan duduk rapat-rapat. Semua tu bertepatan dengan agama kita. Bertepatan dengan agama kita. Dan yang ke-8-nya, tabayyun setiap berita yang diperolehi. Tabayyun dengan mana kita kena cek, kita kena teliti, kita kena pastikan setiap berita yang kita peroleh itu betul. Sumber daripada sumber mana? Kita dapat berita tadi daripada sumber mana? Kerana kaedah yang masyhur yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Al-Quran, di dalam kita nak terima berita ni, Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu aw tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ni satu kaedah besar di dalam kita nak terima berita. Kerana berita ni dia mudarat besar. Kalau kita terima belaka berita ni akan membawa kepada mudarat besar. Dia boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Tuhan sebut wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selidik dulu. Setiap berita ya kita dengar, kita perolehi, tak boleh telanggung selalu. Kena cek dulu. Kalau nak perlu kepada tanya, kena tanya dulu. Pengesahan betul keadaan ni. Itu termasuk dalam fiqh qaul, fiqh wabak. Kita kena sahkan berita yang kita terima tadi. Yang kita terima tadi. Bahkan kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, di dalam berhadapan dengan suasana orang sakit, dengan suasana orang sakit ni, Nabi membawa berita gembira. Membawa berita gembira. Nabi doa dengan doa yang baik kepada orang yang sakit. Nabi ajar apabila kita pergi ziarah orang sakit, maka kita bacalah ketika kita pergi ziarah tu doa la ba'sa tahurun insyaallah. Ini yang Nabi ajar. Tidak mengapa, semoga suci sembuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi, kita rayak benda yang molek. Doa yang molek. Kalau kita nak kecek pun, kita perkataan yang baik. Kita pergi kepada dia tengok juga, nampak lain dah tu, nampak segar sakit dah. Tak boleh kita pergi, nampak kau berat dah ni. Berasa pun tak lama dah ni. Tak boleh lah gitu. Jadi begitulah kita berhadapan dengan suasana orang yang sakit ni, maka tak boleh. Kita nak bawa berita tak molek kepada orang. Kena bawa berita yang molek-molek. Itu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 7
panduan, garis panduan mengenai dengan COVID-19. Kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang berkait dengan ibadat, khususnya yang mana dengan sebab datangnya COVID-19 ni, maka berlaku perubahan. Sebab tu bagi orang ngaji, dia tak ada apa satu dia boleh terima dengan baik. Tapi orang tak ngaji tak, jadi riuh rendah habis. Kadang-kadang orang kata mari sembahyang Jumaat 50 orang. Lebih pada 50 orang tu tali sembahyang tu tak. Sopoh orang kata macam-macam marah. Pasal dia tak faham. Tidak ada fiqh tentang COVID tadi. Jadi yang pertama sekali, permasalahan yang pertama sekali, apakah hukum solat Jumaat dalam suasana wabak COVID-19? Hukum solat Jumaat ni semua kita tahu belaka dah. Fardu ain. Wajib. Bagi orang yang tak ada sebab keuzuran, maka wajib kepada dia. Kena semaya Jumaat. Cuma dalam suasana wabak, dalam suasana COVID ni, lagu mana pada hukum semaya Jumaat? Jadi kita nak tahu lagu mana hukum semaya Jumaat ni dalam suasana COVID, dia tertakluk kepada keputusan pemerintah. Apabila berlaku wabak ni, maka ia boleh membuat keputusan, ketetapan ni pemerintah. Pemerintah tu adalah satu yang penting di dalam membuat keputusan. Kalau pemerintah tak cara, lepas gitu je, maka COVID itu dia akan berkembang. Sebab itulah mengikut kaedah fiqhnya, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Ini kaedah fiqh. Polisi pemerintah itu hendaklah berasaskan maslahah terhadap rakyat. Ini kaedah fiqh. Jadi apabila berlaku kes besar ni, maka pemerintah dia kena berperan. Terutama sekali badan-badan yang berotoriti dalam agama. Majlis fatwa, JAKIM, badan-badan yang berotoriti ini, maka dia kena ada ketetapan. Kementerian-kementerian semua sekali itu. Jadi ketetapan dia tadi mestilah berasaskan kepada kepentingan umum. Kalau sekiranya tak ada kepentingan umum, kita tengok tak ada kepentingan umum, maka kita tidak boleh terima. Kalau kita langgar pun, dia tak dosa. Tapi kalau ada kepentingan umum, kita langgar, yang menyebabkan berdosa. Ada kepentingan umum. Dia serupa hukum ni dia serupa dengan hukum jalan raya. Hukum lampu merah. Lampu merah tu, dia buat lampu merah tu kerana ada keperluan umum. Nak jaga keselamatan. Dari segi undang-undang pun kena patuhi, dari segi syarak pun dia kena patuhi. Kalau sekiranya kita langgar lampu merah, hukum dia haram. Yang menyebabkan bukan kata kita aja tidak selamat, orang lain pun tidak selamat dengan sebab perbuatan kita tadi. Tapi kalau sekiranya keperluan itu tak ada, contohnya pukul 2 malam. Pukul 2 malam kereta tak ada sebutir abu, nak belakang aksiden, tak ada sebutir abu kereta. Kita seorang yang ada. Kalau kita tepuh lampu merah tadi, kita langgar pergi.
Dari segi hukumnya tak ada apa satu dah. Cuma dari segi undang-undang, kalau ada kamera tubik surat sambil. Begitu ya lah. Tapi kalau sekiranya ada keperluan, termasuk hukum syarak pun tak ada juga. Kita kena terima hukum syarak. Begitu juga dengan penyakit tadi. Apabila pemerintah memutuskan satu ketetapan, satu polisi yang mana ada keperluan umum untuk nak jaga keselamatan, untuk nak jaga nyawa rakyat jelata ni, maka wajib kita kena patuhi. Termasuklah keputusan tak ada solat Jumaat. Solat Jumaat. Solat Jumaat ni tak ada. Nah. Jadi kita kena patuhi. Dalam keadaan hak teruk terlajak dia kata tak boleh buat. Semaya solat Jumaat pun tak boleh buat. Kita kena patuhi. Dan apabila kurang sikit dia kata boleh buat 40 orang. Ataupun 50 orang. Setakat tu. Maka kita kena patuhi juga. Dalam keadaan rengeh lagi. Dia kata boleh buat solat Jumaat, tapi kena buat renggan-renggan. Tak boleh rapat-rapat. Kita kena patuhi juga. Ramah pun tak apa, tapi kena penjarakan. Kita kena patuhi. Semua keputusan pemerintah tadi itu kerana ada keperluan. Kerana ada keperluan. Tapi kalau tak ada keperluan, contoh kalau tak ada keperluan, tak ada dokih Malaysia tak ada sahabat. Ada di Sabah Sarawak ni je. Tiba-tiba dia kata tak boleh buat solat jemaah, tak boleh buat. Kalau kita buat solat jemaah apa, dia tidak jadi salah dari segi agama. Cuma kalau kena sami, kena sami lah. Tu jelah. Sebab tu kita kena faham. Apabila orang kata 50 orang. 50 orang, kita tak apa, kita nak sembahyang luar. Sebenarnya sudah menyalahi dengan ketetapan. Supaya kita sembahyang Jumaat di rumah dalam keadaan ada pengecualian, maka kita sembahyang Zuhur di rumah pun serupa dengan kita sembahyang Jumaat. Cuma kita berasa tak boleh pasal kita nak tinggal sembahyang Jumaat. Rasa kita sahaja dari segi hukumnya, sebab tu kita kena faham fiqh. Dia panggil fiqh qawi. Kita kena faham. Ya? Banyak benar pasal orang tak faham. Dia ada gejala pun, dia nak mari semaya juga. Dia kata bapaknya kita ada gejala pun, muka penyakit ni, muka kerja Tuhan belaka, dia kata. Nak mari semaya kata. Semaya muka kita nak pergi sembah Tuhan. Kan apa orang nak halang kita ni? Ini dia panggil tidak faham. Kerana tidak ada fiqh tadi. Kemudian boleh ke dalam agama ni siapa ke pemerintah ni nak batas sembahyang Jumaat. Batas sembahyang Jumaat ni bukan kata tak suruh sembahyang terus, tidak. Sembahyang Zuhur di rumah ni boleh. Kalau di rumah ni boleh sembahyang. Cuma di masjid nak buat Jumaat tak boleh. Ya? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadisnya, man akala thawman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitih. Nabi kata barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah yang tidak dimasak, yang kuat baunya, maka jauhilah kami, atau disebut jauhilah masjid-masjid kami, dan duduklah di rumahnya sahaja. Hadis ini ulamanya bicara panjang. Kerana apa? Nabi tak bui mari ke masjid. Tidak mari, tak bui mari sembahyang Jumaat. Sebab apa dia? Makan bawang putih. Makan bawang merah. Bawang merah. Dengan sebab tu sahaja Nabi kata tak usah mari masjid. Ya? Kerana boleh mengganggu orang lain. Bang tadi. Sedangkan bang tadi, tak ada orang yang mati pun dengan sebab bang tu. Bang mulut dia siapa orang mati atau masuk hospital orang. Tak ada. Nabi kata jangan mari masjid. Ada pun penyakit ni boleh membawa mati, mau.
boleh menyebabkan masuk hospital. Sebab itulah apabila keputusan pemerintah tu ada keputusan buat ketetapan tidak boleh mari semaya jemaah. Tak ada semaya jemaah ni, tak ada. Tak usah duduk usaha, tak usah duduk nak buat juga dah. Juga nak buat retak kita. Tak apalah kita buat masjid, buat senyap-senyap sudah buat kita. Tak payah. Tidak payah buat. Itu satu. Yang keduanya, boleh tak kita apabila pemerintah putus tidak ada solat jemaah dengan sebab COVID-19, kita boleh terima ke tak? Betul ke tak lagu ni? Kita sebut dah tadi. Yang pertama sekali, sudah ada kaedah fiqh mengatakan polisi ataupun ketetapan yang diputuskan oleh pemerintah tu yang ada keperluan umum, kepentingan umum, maka kita boleh terima. Yang keduanya, apabila ada fatwa. Apabila ada fatwa. Fatwa apa tak? Fatwa daripada badan-badan yang berautoriti. Dia ada fatwa dari bentuk individu. Ulama kan dia ada fatwa, dia seorang keluar fatwa. Ini dia panggil fatwa tapi tidak kuat. Hal lebih kuatnya fatwa yang dikeluarkan oleh badan yang berautoriti. Di antaranya fatwa di peringkat antarabangsa, Majma' Fiqhul Islam. 2, 3, 4 badan peringkat antarabangsa ni ada majlis fatwa dia. Antaranya peringkat internasional kita ni, peringkat negara, majlis fatwa kebangsaan, atau peringkat negeri, majlis fatwa peringkat negeri. Anda panggil badan-badan yang berautoriti. Dan kalau kita tengok dari segi fatwanya, sudah ada fatwa hak besar-besar. Di antara majlis fatwa syar'i UAE, di negeri Emirat Arab Bersatu ni, dia keluar haram hukumnya bagi sesiapa yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti virus tersebut untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah maupun solat hari raya, wajib juga untuk mengambil segala langkah pencegahan. Yang pertamanya, orang yang ada penyakit dia sendiri haram pergi. Yang keduanya, kena ada langkah pencegahan. Antara langkah pencegahan itu tadi, tidak ada perhimpunan, apa saja bentuk perhimpunan, termasuklah solat Jumaat. Kemudian fatwa daripada Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar Al-Syarif di Universiti Azhar, harus diisi syarat untuk menghentikan solat Jumaat dan solat berjemaah di semua kawasan berikutan penularan wabak COVID-19. Harus juga diisi syarat bagi negara untuk menghentikan dalam tempoh sementara bagi solat Jumaat dan solat berjemaah, kerana ia akan membawa kepada menular dan tersebarnya virus yang berbahaya ini. Ini sudah ada fatwa. Kita boleh terima lah apabila sudah ada fatwa. Fatwa itu sudah ada. Kemudian fatwa daripada Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait. Solat dan khutbah Jumaat hendaklah ditangguhkan disebabkan oleh wabak COVID-19 yang melanda negara. Hal ini melihat kepada bahawa perhimpunan beramai-ramai akan membawa resiko jangkitan kepada lebih ramai orang. Ia sebagai satu langkah proaktif, berjaga-jaga dan inisiatif daripada pihak pemerintah bagi menghalang wabak itu daripada terus merebak di dalam negara. Justru gugurlah kewajipan solat Jumaat di negara ini. Begitu juga dengan solat berjemaah, serta hendaklah diganti dengan solat zuhur. Di samping itu, orang ramai dihalang daripada memasuki masjid untuk melindungi diri mereka daripada dijangkiti wabak.
Oleh kerana wabak ni dia menyeluruh seluruh dunia kena berlaku. Maka di negara-negara Arab ni telah mengeluarkan fatwa-fatwa. Sudah ada fatwa-fatwa. Maka tidak perlu syok dan juga ragu lagi kepada kita untuk kita nak terima ketetapan itu. Itu termasuk dalam fiqh. Fiqh Qawi 19. Begitu juga disebut oleh Syekh Ali Al-Qaradaghi, Setiausaha Kesatuan Ulama Islam Sedunia, turut mengeluarkan kenyataan yang antaranya menyebut bahawa harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar disebabkan oleh takut dijangkiti virus tersebut. Beliau menyebut keharusan tersebut perlulah dengan syarat bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku dan bukanlah pada sangkaan semata-mata. Memang sekarang ni mereka yakin pasal setiap hari ada kes macam masuk. Orang yang kena tu setiap hari kena. Maka sudah cukup bagi kita nak terima fatwa tadi. Kita nak terima ketetapan yang telah diputuskan oleh pihak pemerintah bahawasanya tidak ada solat Jumaat. Tidak ada solat Jumaat. Dan Nabi sebut dalam hadisnya, man sami'an nida. Nabi kata siapa-siapa yang dengar seruan azan, khususnya solat Jumaat, falam yujibhu, dia tak pergi sembahyang. Dia tak pergi sembahyang. Fala salata lahu, maka tidak ada sembahyang bagi. Tidak ada sembahyang ni, tidak ada pahala sembahyang bagi. Kalau sembahyang Jumaat berdosa illa min udhrin, kecuali ada keuzuran. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa mal udhru, apakah keuzuran yang dibolehkan tadi? Qala khaufun aw maradun. Nabi sebut yang pertamanya takut, yang keduanya sakit. Kita tidak sakit. Orang yang sakit kena wabak sembahyang memang tak kena pergi sembahyang Jumaat dah. Kita yang tak sakit ni kerana takut. Takut tersebarnya. Takut menular penyakit tadi, maka dibolehkan juga kita tak pergi. Kita tak pergi sembahyang tadi. Ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang keduanya, apakah hukum mengikut arahan pemerintah untuk tidak melaksanakan solat Jumaat? Apabila pemerintah keluar ketetapan, keluar arahan tidak ada solat Jumaat, apa hukum kita patuh? Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Tuhan sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah di kalangan kamu, orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Ini suruhan Al-Quran supaya kita taat kepada pemerintah di dalam perkara yang membawa kebaikan kepada umum, kepada masyarakat semua sekali, kepada rakyat jelata, kepentingan umum, maka wajib kita kena taat kepada pemerintah. Sebagaimana kita sebut tadilah, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Hasil daripada banyak hadis Nabi, ayat Al-Quran menyebut tentang kewajipan kita kena taat kepada pemerintah. Para ulama buat satu kaedah fiqh. Polisi pemerintah itu hendaklah berasaskan maslahat terhadap rakyat. Maknanya kita nak taat kepada pemerintah tadi lagu mana? Kalau sekiranya arahan dia, ketetapan dia, perintah dia tadi itu membawa kepada kepentingan umum, membawa kepada kepentingan rakyat jelata semua sekali, maka wajib kita kena patuh. Apa sahaja ketetapan kerajaan ia membawa kepada kepentingan umum, kepentingan kepada rakyat jelata, maka wajib kita kena patuh.
Itu berkenaan dengan mematuhi pemerintah. Kita kata lagu mana pemerintah pasal dia tidak memerintah dengan Islam. Pengukuran dia hanya kepentingan umum. Kalau sekiranya hak dia buat untuk jaga kepentingan umum, wajib kita kena taat untuk kepentingan umum. Kemudian soalannya, apakah hukum melakukan solat Jumaat di rumah? Oleh kerana solat Jumaat ni sendiri menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i kena buat di masjid. Masjid Jami' dia panggil. Masjid Jami'. Kemudian bilangnya dia kena cukup 40 orang. Dalam mazhab lain ada ya dibolehkan buat tempat lain pun boleh buat juga di rumah. Kau berapa semua sekali bilangnya kurang apa boleh buat. Cuma di dalam masalah ni kita kena melihat kepada ketetapan pemerintah tu sendiri. Di dalam nak memutuskan perkara ni juga iaitu pemerintah. Termasuklah pemerintah ni badan yang berautoriti dalam agama, majlis maknanya majlis agama, majlis agama. Kalau sekiranya majlis agama setempat ataupun keputusan pemerintah tu membolehkan sembahyang Jumaat di rumah, maka boleh buat. Tapi kalau sekiranya keputusan majlis agama setempat tidak membenarkan untuk buat solat Jumaat di rumah, maka kita kena sembahyang zuhur saja. Ya? Jadi kadang-kadang kita kata setengah negara dia kata apa negara tu boleh sembahyang Jumaat di rumah, kita tak boleh buat. Lagu mana pula? Kita boleh jawab selalu, hal ni kita kena ikut keputusan badan berautoriti agama setempat. Ya? Kalau sekiranya majlis agama kata boleh sembahyang Jumaat di rumah, boleh buat sembahyang Jumaat di rumah. Supaya sembahyang raya kita kata boleh buat di rumah. Tapi kalau dia tidak buat keputusan tak boleh buat sembahyang Jumaat di rumah, tak usah buatlah kita sembahyang di rumah. Kita buat sembahyang zuhur sudah. Kita buat sembahyang zuhur. Kerana dia panggil fiqh. Wabak ni dia banyak bergantung kepada keputusan pemerintah. Kerana pemerintah tu nak jaga kemaslahatan. Nak jaga kemaslahatan umum, kepentingan umum. Jangan kita buat pandai-pandai nak buat seorang-seorang ke ataupun panggil parlimen orang kita buat sembahyang Jumaat di rumah. Buat di rumah lah. Kita pakai pendapat lain hari ni, kita buat di rumah kita. Nak buat sembahyang Jumaat juga. Pasal lama dah kita ni tinggal Jumaat. Nak buat Jumaat sendiri pun tak payah buatlah. Kalau sekiranya tidak ada keputusan daripada pemerintah, maka kita tak perlu buat. Nak buat sendiri tak perlu. Itu termasuk dalam fiqh. Kemudian bagaimanakah kedudukan solat zuhur di awal waktu pada hari Jumaat? Benarkah ia tidak sah? Ini juga satu perbincangan dalam ulama fiqh. Kalau kita tak pergi sembahyang Jumaat, kita sembahyang zuhur setelah selesai orang sembahyang Jumaat baru kita boleh sembahyang Jumaat. Kalau kita sembahyang zuhur awal, ada pendapat ulama kata sah sembahyang tadi. Dia kena sudah sembahyang Jumaat dulu. Jadi adakah ketika Covid ni lagu tu juga? Dua keadaan lah kita nak sebut. Yang pertama sekalinya, kalau sekiranya ketika tak buat sembahyang Jumaat, ketika tu tak apa. Pasal sembahyang Jumaat tak ada. Semua sembahyang zuhur belaka. Kita boleh masuk waktu zuhur, kita boleh sembahyang zuhur. Tapi ketika ada sembahyang Jumaat, kita tunggu sehingga sembahyang Jumaat sudah dulu. Sudah sembahyang Jumaat hari masjid, baru kita sembahyang zuhur. Baru kita sembahyang zuhur di rumah. Kerana ada pendapat para ulama.
Dari segi hadisnya memang tak ada apa satu. Pendapat para ulamanya kena semaya selepas daripada semaya Jumaat. Kerana hak tu hak asal pada hari Jumaat. Semaya Jumaat tu adalah semaya asal. Semaya Zuhur tu sebagai ganti kepada semaya Jumaat. Apabila kita tidak boleh buat semaya Jumaat, maka kita kena buat selepas daripada waktu Jumaat. Bukan waktu Jumaat ada. Semaya sudah orang semaya Jumaat, maka kita baru semaya Zuhur. Kecuali ketika kau tak ada semaya Jumaat, kita boleh semaya di awal waktu. Kemudian apakah hukum meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut dalam suasana wabak COVID-19? Ya? Pasal kadang-kadang ada orang dia tak faham. Dia baca hadis Nabi saja. Memang ada dalam hadis Nabi. Nabi sebut dalam hadisnya, Nabi sebut man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Nabi kata sesiapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana mengambil mudah akannya, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Ya? 3 kali Jumaat pagi. Dia kata magu mana kita 4 kali dah tak pergi Jumaat. Tak boleh pergi Jumaat 4 kali dah. Kedian. Siapa Tuhan kau hati kita? Kita kena faham hadis yang Nabi sebut ni dalam suasana biasa. Dalam suasana Jumaat ada. Dan boleh kita pergi Jumaat, tak ada apa-apa. Sebab itu Nabi sebut tahawunan. Kerana mengambil mudah akannya. Saja malah nak pergi. Pasal malah nak pergi Jumaat 3 kali dia tak pergi, Tuhan kau hati. Allah Subhanahu wa taala kau hati. Adapun dalam keadaan suasana situasi wabak ni, maka itu dalam situasi lain. Dia tidak termasuk dalam hadis tadi, tidak. Banyaklah riwayat. Dalam riwayat lain sebutnya man tarakal jum'ata thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbih. Sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali tanpa sebarang darurat, maka Allah akan mengunci mati jantung hatinya. Banyak hadis-hadis sebut lagi. Tapi kita kena faham. Hadis tadi menyebut dalam suasana biasa. Dalam suasana biasa, hak pergi Jumaat, malah nak pergi Jumaat. Kalau orang sakit, dia kata dia ni sakit tak nak mari. 10 kali dah mengena nak mari tak boleh. Tak ada apa satu bagi dia. Kerana ada keunsuran. Begitu juga dalam suasana wabak ni, dikira ada keunsuran juga. Kita semaya Zuhur sama cuma di rumah. Ya? Semaya Zuhur sama. Tak ada apa satu. Kerana ada keunsuran ketika itu. Selama mana Jumaat tu tidak dibenarkan buat. Ataupun dibenarkan dalam jumlah hak yang tertentu. Dalam jumlah hak yang tertentu. Ulama sebut ketika itu Jumaat bukan lagi menjadi fardu ain, dia menjadi fardu kifayah. Apabila ada orang buat kan, lepaslah kita semua sekali. Tak ada apa satu dah. Kerana dia fardu kifayah. Tidak jadi fardu ain dah. Kerana apabila ditentukan 50 orang, apa boleh buat? Lepas apabila cukup 50 orang tu, hal lain tu fardu kifayah. Dia boleh semaya di rumah. Tak sedap susah kita nak mari juga, nak teruk juga kita nak semaya kata. Tak boleh. Kerana ada kelonggaran dah. Kadang-kadang kerana kita tidak faham. Supaya orang pergi musafir juga. Kita pergi musafir, kita ada kelonggaran boleh semaya jamak qasar. Ada kata tasik berapa malah, dia kata jamak qasar orang malah. Kita semaya seperti biasa, mungkin tak ada apa satu letih ke apa dah mengenai kereta. Dak itu kelonggaran yang diberi oleh agama. Bahkan para ulama sebut sendiri, rukhsah kita semaya jamak qasar dalam musafir itu lebih afdal daripada semaya tamam. Pasal kita fikir dengan akal kita, memang kita kata semaya 4 rakaat lebih baik mungkin banyak. Tapi tidak begitu. Begitu juga dalam suasana ni. Kita kata mari mai jemaah juga dah
teruk juga lagu mana ni, lebih baik pasal kita nak buat sembahyang jemaah ni. Sedangkan dalam suasana lain boleh sembahyang zuhur di rumah. Kita nak teruk juga. Tak payah. Nabi sebut dalam satu riwayat, dalam hadisnya Nabi sebut, idza maridal 'abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ditulis pahala kepadanya seperti amalan yang dia buat ketika dia bermukim dan ketika dia sihat. Kalau masa dalam keadaan biasa, dia mari sembahyang jemaah sama, dia mari sembahyang jemaah sama. Apabila dalam keadaan wabak, nak mari sembahyang jemaah pun tak boleh. Hak 3 orang yang kita kata tu imam, mak tu bila, seorang lagi. Hak lain tak boleh. Kita kata tak boleh dah pahala sembahyang jemaah. Tak boleh. Kita sembahyang jemaah, sembahyang di rumah pun serupa juga kita sembahyang di masjid. Kerana sebelum daripada wabak ni kita jaga sembahyang jemaah kita sama. Seperti tu juga. Sebelum daripada tu kita mari sembahyang jemaah sama. Masa wabak tu nak mari sembahyang jemaah. Sembahyang di rumah pun boleh pahala supaya mari sembahyang jemaah juga. Dari segi pahalanya sama. Dari segi pahalanya sama. Jadi banyak lagi permasalahan dia ni, kita akan sambung pada minggu depan pula. Pasal banyak perkara sangat yang berkaitan dengan COVID-19 ni, yang berkaitan dengan ibadat, hukum hakam ni. Jadi setakat itu saja. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.